أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan rahmat dan inayahnya, kita diberikan kesempatan untuk terus bernafas dan hidup di muka bumi Allah ini dan dapat menghirup udara Ramadan. Jadi ini dah masuk minggu yang kedua dalam Ramadan 1441 Hijrah, hari ke-8 kalau tak silap saya kita berpuasa. Jadi Alhamdulillah kerana kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan lagi ibadah puasa pada tahun ini. Baik, kita akan sambung semula perbincangan kita, diskusi kita berkenaan dengan menjejak Lailatul Qadar. Alhamdulillah, perkongsian kita yang sebelum ini pada segmen 1 dan segmen 2 kita telah mengongsikan beberapa tips atau panduan bagaimana nak menjejak Lailatul Qadar. InsyaAllah pada segmen ketiga ini kita akan mengkhususkan lagi beberapa tips yang insya-Allah akan dapat membantu bagi para pencari atau penjejak Lailatul Qadar. Insya-Allah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita iltizam yang kuat, dengan keazaman yang bersungguh-sungguh untuk mengejar Lailatul Qadar. Insya-Allah dengan niat yang tulus, ikhlas dan dengan usaha yang disertakan, pasti akan mendapat ganjarannya. Baik, antara tips yang boleh dikongsikan pada segmen kali ini adalah bagaimana kita nak mencari ketepatan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pandangan beberapa ulama, malam yang lebih tepat berlakunya Lailatul Qadar adalah pada malam 27 Ramadan. Jadi daripada riwayat salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang bermaksud Nabi SAW telah bersabda bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27. Ini daripada riwayat Muawiyah. Yang riwayat ini disokong oleh pendapat Ibn Abbas yang mengatakan bahawa surah Al-Qadar ni ada 30 perkataan. Dan perkataan yang ke-27 bagi surah itu terjatuh pada dhamir hiya yang membawa maksudnya kembalinya kepada Lailatul Qadar. Jadi ini kira macam teori nombor lah. 27 itu adalah malam Al-Qadar. Dan kemudian Imam Ahmad juga ada meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud sesiapa yang mencari Lailatul Qadar, dia hendaklah mencarinya pada malam yang ke-27. Carilah kamu Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Jadi ini ada beberapa pendapat daripada sebahagian ulama dan sahabat
yang hadisnya diriwayatkan. Manakala pendapat Imam Syafi'i pula katanya carilah malam Al-Qadar pada malam 23 Ramadan. Jadi kalau nak diikutkan sebenarnya ada beberapa lagi hadis, ada beberapa lagi pendapat para imam, para ulama mengatakan malam Al-Qadar ini berlaku, majoritinya mengatakan 27 Ramadan, dan ada juga sebilangan mengatakan 23 Ramadan. Jadi secara peribadinya saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk kita tinggalkan cerita malam 27 atau 23 ini, iaitu malam-malam ganjil ini. Saya lebih suka nak bawa saudara-saudari sekalian kepada 10 malam yang terakhir. Jadi 10 malam terakhir ini sebenarnya adalah pecutan terakhir. Jadi kita dah mula ni, dah masuk hari yang ke-8 Ramadan. Jadi maksudnya dah seminggu dah kita diberi peluang untuk beramal ibadah. Ibaratnya 7 hari pertama ni adalah kita punya warm up. Jadi Ramadan ini dia kita ibaratkan sebagai satu maraton. Jadi contoh, kalau kita ada 20 atau 30 km, 40 km maraton, peringkat awalnya kita akan perlahan-lahan dulu kita maintain kita punya momentum, kita punya speed. Kemudian pada penghujung dah tinggal lebih kurang 1 km lagi, kita akan tingkatkan kelajuan kita, sebab ramai orang lain pun pada hujung-hujung dia pun nak menang juga. Jadi kita pun pada penghujung-penghujung tu kita akan tingkatkan kita punya speed, kita punya kelajuan. Jadi begitu juga dengan camp Ramadan kita ini. Pada peringkat awalnya adalah building up ataupun warm up. Maksudnya kita dah mula pada satu Ramadan itu, kita dah mengubah lifestyle kita dengan puasanya dan ibadah-ibadah baca Qurannya kita telah tingkatkan, kita telah gandakan. Jadi kita boleh pecahkan kepada ikut pada kesenangan ataupun kemampuan saudara-saudari sekalian. Ada yang pecahkan kepada 4 bahagian dalam Ramadan ni, iaitu katalah kita ada lebih kurang 28 hari lah, 28 ke 30 hari. Jadi pecahkan kepada 4, 7 hari 1 bahagian, ya, 7 hari. Jadi dia akan kata fasa pertama, 7 hari yang pertama adalah fasa pertama, 7 hari kedua fasa kedua, 7 hari yang berikutnya adalah fasa ketiga, dan penghujungnya adalah fasa keempat. Ada juga yang pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu 10 hari yang pertama ataupun 10 malam yang pertama adalah fasa 1, 10 malam yang berikutnya adalah fasa 2, dan 10 malam yang terakhir adalah fasa 3. Jadi kalau secara personal saya lebih suka ambil yang 10 ni, pecahan yang 10 ini. Jadi kita relatekan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan dalam malam ganjil. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi daripada sini diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bila tiba 10 hari terakhir dalam Ramadan, baginda akan menghidupkan malam-malam tersebut dengan membangunkan seisi rumah dan menjauhi daripada isterinya. Erti katanya macam ni, biasanya kita akan tidur sekatil dengan isteri kita. Kita tak ada isteri, siapa yang ada isteri-isteri
Jadi dia tak tahulah macam mana dia susun kan. Tapi kita akan tidur sekatil dengan isteri lah. Maka pada mulanya 10 malam yang terakhir, maksud dia start first day tu, Rasulullah akan mengasingkan diri. Maksud dia mungkin dia tidak tidur bersama isterinya, mungkin dia tidur jauh sedikit, ataupun zaman Rasulullah tak ada banyak bilik kan. Jadi kalau macam kita ni, kita ada banyak bilik, mungkin kita tidur di bilik lain, ataupun kita tidur di ruang tamu, ataupun tidur tak bersebelahan. Sebab kalau tidur sebelahan tu dia senang nak peluk. Jadi dia tidur, dia menjauhi isteri. Jadi kita boleh ambil tips ni, mungkin sebenarnya adalah untuk merenggangkan diri, dan kita letakkan gap tu adalah kita nak fokus ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita set, contoh biasa kita bangun pukul 5 pagi, ataupun kita bangun pukul 4:30, 4 pagi. Kita set, kita bangun awal sikit. Mungkin kita bangun kali ni pukul 3 ataupun 3:30 pagi. Jadi kita mulakan dulu. Dah bangun, ambil wudu, solat semua, kita dah buat solat-solat kita, dan kemudian sampai sekian waktu, contoh 4:30, kita kejut pula isteri kita, kejut pula anak-anak kita, bangun sama-sama menunaikan. Jadi 10 malam yang terakhir ni lah. Jadi ini adalah satu cabaran, tapi inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka insyaAllah kalau kita ada kemampuan, kita cubalah ikut. Sebabnya ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, ada satu riwayat yang maksudnya Rasulullah SAW berusaha sedaya upaya dalam malam-malam 10 akhir Ramadan, melebihi usahanya daripada malam-malam lain. Di sini nak menggambarkan bahawa 10 malam terakhir tu adalah, kita kata special, kita kata pecutan terakhir Ramadan. 10 malam inilah yang kita harus usaha bersungguh-sungguh, kita tingkatkan, lipat gandakan usaha kita untuk menghadapi kemungkinan kita dianugerahkan Lailatul Qadar ini. Jadi inilah yang kita perlu tekankan, bahawa apa yang Rasulullah anjurkan, Rasulullah SAW cukup bijaksana. Dia tidak mahu bagi tahu kita the exact date ataupun waktu yang tepatnya, supaya kita ni tak jadi malas. Kita tunggu, contoh kalau 27 Ramadan sahajalah yang kita beribadah, yang malam-malam lain kita akan tinggalkan. Jadi atas kebijaksanaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada baginda Rasulullah SAW, sebab itulah sifat Rasulullah ni fatanah, bijaksana. Maka baginda ni dia kabarkan kepada umatnya, carilah 10 malam yang terakhir. Maksud dia 10 malam ni pecutan dengan sebenar-benar pecutan. Kita ada yang sampai tak tidur malam nak cari Lailatul Qadar. Ini adalah mujahadah, masing-masing dengan mujahadahnya sendiri. Jadi sejauh mana kita nak cuba dapatkan Lailatul Qadar, dan kita kena ingat tujuan Lailatul Qadar ni bukan hanya semata-mata untuk mendapat kelebihannya saja. Itu adalah salah satu aspek, tapi yang harus kita ingat adalah pada malam Al-Qadar ini akan berlaku satu perhubungan yang amat dahsyat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu bentuk pengalaman ataupun rasa yang tidak dapat digambarkan oleh sesiapa pun, melainkan orang yang merasainya sendiri. Jadi kalau kita nak merasakan pengalaman itu dengan pencipta kita, Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala, maka berusahalah bersungguh-sungguh cari Lailatul Qadar ini. Jadi itu adalah satu tips yang sangat-sangat penting dalam menghadapi pecutan terakhir, iaitu fokus on the last 10 days,
10 malam yang terakhir ni kita fokus. Tapi pada 10 malam yang pertama kita harus ada warm up. Jadi ni dah masuk hari ke-8, maksudnya malam ke-9. Jadi pada malam ini maksud dia kita dah mula dah warm up. Jadi kalau seandainya ada yang masih belum mula, tak apa, mula sekarang. Belum terlambat. Kerana nikmat dan kurnia Allah itu berlaku kepada semua orang. Yang penting kita kena harus sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa yakin bahawa Dia Maha mengetahui. Mungkin kita dah 8 hari ni kita lalai. Sebelum ni kita lalai dan kita tersedar daripada kita punya angan-angan ataupun kelalaian kita itu. Maka atas kesedaran itu kita rasa sangat-sangat sedih, kita rasa sangat rugi dan kita mula sekarang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Dia sangat-sangat suka kepada orang yang sebegini. Maksudnya orang ni sedar, Allah, ya Allah, aku dah miss out, ya Allah, aku dah lalai ni, aku dah rugi dah. Aku nak mula sekarang, ya Allah. InsyaAllah Allah pandang. Cuma kebarangkaliannya adalah lebih baik bagi orang yang mula daripada awal. Tapi ala kulihat kita usaha. Jadi ni dah nak habis 10 hari yang pertama, itu fasa pertama. Jadi teruskan dengan amalan-amalan kita. Bila masuk fasa yang kedua, dah bermula untuk kita upgradekan lagi. Jadi mungkin sebelum ni kita lengkap dengan tarawihnya, mungkin kita buat 8 ataupun 20 rakaat. Lengkap dengan witirnya, kita buat 3 rakaat lagi. Masuk fasa kedua, iaitu 10 malam pertengahan, kita tambahkan lagi amal ibadah kita. Mungkin pada waktu siang kita baca 1 juzuk Quran, kita mula tambah. Kalau mungkin kita baca 10 helai sebelum ni, kita tambah jadi 1 juzuk. Pada yang baca 1 juzuk, tambah jadi 1 juzuk setengah ataupun 2 juzuk. Maksud dia dah upgrade. Dia dah mula orang kata apa, increase the pace, tambah lagi kelajuan. Kemudian pada malamnya mungkin kita ada buat solat sunat lain selain pada solat sunat tarawih. Mungkin kita ada buat solat, jadi kita tambah jadi solat sunat wudu, solat sunat hajat, tahajud mungkin kita buat 2 rakaat, kita tambah lagi jadi 4 ataupun 6, tambah sikit lagi, ya. Jadi bila kita dah upgradekan diri kita sedikit lagi, maksud dia kita telah mempersiapkan diri kita untuk pecutan terakhir. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan lagi cerita tentang 10 malam yang terakhir ni, pecutan terakhir ni. Jadi buat masa ini kita fokus kepada nak masuk ke 10 malam yang pertengahan, iaitu fasa yang kedua. Jadi insyaAllah kita kena yakin dengan diri kita sendiri. Kita kena redha dengan apa yang kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dengan keilmuan yang diberikan kepada kita, dengan kudrat yang diberi pada kita. Kita kena pandai mengolah waktu. Maksudnya kita kena menyusun waktu kita sebaik mungkin. Jadi sebenarnya tempoh PKP ni adalah satu tempoh yang sangat baik kerana kita ada restriction, ya. Jadi kita tak boleh keluar sewenang-wenangnya, dan kita pun terpaksa duduk di rumah, solat di rumah. Jadi sebenarnya waktu tu banyak yang telah kita dapat jimatkan lah. Blessing in disguise, maksud dia satu rahmat di sebalik sesuatu kejadian, iaitu biasanya kita kena pergi masjid, mungkin kita ambil masa untuk naik kereta ke masjid. Jadi waktu-waktu tu kita dah eliminate, kita dah buangkan, dah tak ada. Kita kena solat di rumah. Jadi
ambil wuduk di rumah, semua dekat. Banyak benda yang kita dah boleh eliminate. Jadi atas dasar itu, kita ada banyak ruang waktu untuk kita mempersiapkan diri kita untuk kita tidur awal, supaya kita boleh bangun awal. Kita boleh bangun seawal 3 pagi untuk kita bermunajat di tengah malam pada Allah SWT. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen pada kali ini, satu tips yang sangat-sangat penting adalah keazaman yang tinggi. Keazaman ni sangat penting. Ya Allah, aku benar-benar ingin bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini. Yakinlah dengan keazaman yang sebegini kuat dan disertakan dengan usaha, maksudnya kita pun buat according dengan apa yang kita dah plan. InsyaAllah Allah akan mengkabulkan hajat hamba-Nya. Dia tidak akan mensia-siakan usaha kita ini. Dan apabila kita sampai di waktu malam, iaitu apabila semua orang dah tidur, isteri kita dah tidur, anak-anak kita dah tidur, dan suasana di luar lengang, sunyi, pada waktu sebegini ada satu keadaan yang sangat-sangat sesuai untuk refleksi diri, untuk muhasabah diri. Kita merenungkan kembali apa yang kita dah buat sebelum ini, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, benda-benda yang kita tak dapat buat, berapa banyak orang yang kita tidak dapat tolong, berapa banyak orang yang minta pertolongan kita dan kita tak dapat nak tolong, berapa ramai orang susah di luar sana yang kita tak dapat beri sedekah, kita tak dapat beri pertolongan, berapa ramai keluarga-keluarga sana, orang-orang di luar sana, berapa ramai orang-orang yang jahil di sana, tidak mendapat keilmuan, yang kita tak sampaikan ilmu tentang agama ini, yang berapa ramai sahabat-sahabat kita dari bangsa Cina, bangsa India atau bangsa-bangsa lain yang tidak pernah tahu tentang Islam, tidak pernah kenal Nabi Muhammad SAW, tidak kenal Allah SWT. Berapa ramai orang-orang di sana yang kita tak pernah sampaikan ilmu ini kepada mereka, kita tak pernah cerita kepada mereka tentang kehebatan akhlak Rasulullah SAW, kehebatan Islam bila dibawa sebaiknya mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tak pernah cerita. Jadi kita boleh muhasabah benda-benda ni, ataupun kita boleh juga muhasabah tentang kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan dahulu. Kita bertaubat, kita menyesali kesalahan-kesalahan kita, dan sekaligus kita minta agar dipertemukan dengan Lailatul Qadar ini, kerana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Adalah arti kata lain, macam kita pernah kongsikan, iaitu hampir kepada 83 tahun. Jadi seandainya kita pernah melakukan dosa sebelum ini, contoh sekarang ni umur kita berapa? Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sekalipun kita pernah melakukan dosa dulu. Andainya kita dapat Lailatul Qadar pada tahun ini dalam keadaan penuh penginsafan, dengan penuh taubat, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 83 tahun seolah-olah kita beribadah kepadanya dengan penuh ketaatan, penuh pengharapan, mengharapkan kasih sayangnya dengan penuh keikhlasan. 83 tahun, maksud dia dah boleh cover kesalahan-kesalahan kita yang lalu, insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kasih sayangnya. Jadi saudara-saudari sekalian, jangan lepaskan peluang, masa masih ada. Kita dah masuk fasa, hampir masuk fasa kedua 10 malam pertengahan. Habiskan warm up kita 10 malam yang pertama ini, warm up baik-baik, nak masuk fasa kedua, tingkatkan lagi amalan kita, naikkan lagi, upgradekan lagi. InsyaAllah kita akan bertemu di segmen yang seterusnya, dan kita akan bincangkan lagi tentang pecutan terakhir, iaitu 10 malam yang terakhir. InsyaAllah saya doakan diri saya dan saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah sekalian agar sama-sama terus istiqamah dalam usaha kita menjejak Lailatul Qadar tanpa mengenal erti putus asa. Teruskan pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan berdoa tanpa henti. Mujahadah kita kuatkan lagi, kuatkan semangat kita, iltizam kita,
ijtihad kita teguhkan, sama-sama kita usaha. Saya doakan kita semua berjaya berjumpa dengan Lailatul Qadar insya-Allah pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.